现在我们要进入今天的讲坛， Sekarang kita akan masuk dalam khotbah hari 我 ini. 们请胡信长老带领我们做一个祷告。 Mari kita masuk dalam doa. 亲爱的恩主，我们感谢主，在主的面前有满主的喜乐，有永远在主的右手中有永远的福乐。我们感谢主，你再一次用你的恩、你的爱吸引我们来到主的面前来敬拜侍奉主。这时候我们要聆听你的话语，求圣灵光照带领我们，让我们的心能够像好土一般，能够来领受主你话语的种子，让这个种子能够往下扎根，结出好的果子来。我们恭敬把你的仆人交托，求主恩膏给他当讲的信息，让我们每一个人在主里都能够继续不断的成长，荣耀主的名。Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, karena di dalam Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah, di tangan kanan Tuhan ada nikmat yang senantiasa. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan kembali menarik kami ke dalam kehadapan Tuhan untuk berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Tolong kami boleh menghargai waktu ini dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan juga menerangi kami sehingga hati kami boleh seperti tanah yang subur, tanah yang baik untuk menerima benih daripada firman Tuhan yang boleh bertumbuh, berakar ke bawah dan berbuah yang lebat ke atas. Urapi dan berikan kuasa kepada hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan sehingga kami bersama-sama boleh bertumbuh dan menjadi kuat dalam iman kami dan memuliakan nama Tuhan. 我们祷告感谢奉主耶稣的名， kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 阿门。我们这几个月讲的是上帝对大卫的呼召， Selama beberapa bulan ini yang kita sampaikan adalah panggilan Tuhan kepada Daud. 从圣经的人物给我们看出一件事情： Dari tokoh-tokoh Alkitab memperlihatkan kepada kita satu 一 hal. 个人活在世界上有没有意义，跟他是不是接受上帝的呼召的了解有绝对的关系。 Seseorang apakah hidupnya dalam dunia itu bermakna atau tidak, itu terkait erat tentang bagaimana pengertian dia terhadap Tuhan. 一个不明白上帝主权，也没有经历上帝呼召的人，他生活是懒散，是没有目标的。 Seseorang yang tidak mengerti akan kedaulatan daripada Tuhan dan juga tidak hidup takut kepada Tuhan, maka hidupnya akan sembrono dan dengan longgar 但 saja. 当你看见上帝有绝对的主权在人的生活的里面， Tetapi jikalau seseorang bisa melihat kedaulatan Tuhan di dalam hidup manusia itu, 经历了上帝亲自对你的呼召， dan dia juga sendiri telah mengalami panggilan daripada Tuhan yang diberikan secara pribadi kepada orang 就 itu, 会好好计划你人生的目的、为人的方式。 maka orang itu akan dengan seksama, dengan baik dia merencanakan hidupnya dan kepribadiannya pula. 就像圣经记载的，这些伟大的人，他们的生活在上帝的引导之下，做了很重要的决定，行了很重要的行为。 Dengan demikian seperti yang dicatat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang telah mengerti akan hal ini, mereka telah melakukan keputusan yang sangat baik dan melalui hidup yang sangat baik. 那么，圣经把人分成两类， Dan Alkitab membagikan manusia menjadi dua 一 golongan. 类的人是认识上帝、行耶和华看为正的事情； Golongan yang pertama, orang yang kenal kepada Tuhan dan melakukan hal-hal yang benar dan lurus di hadapan Tuhan. 有一种人是不敬畏上帝，就行耶和华看为恶的事情。 Tetapi ada satu golongan lagi adalah orang-orang yang tidak takut kepada Tuhan dan justru mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. 罗马书第2章告诉我们， Kitab Roma pasal 2 mengatakan, 上帝一定要按照个人所行的，或善或恶来受报。 Allah pasti akan memberikan ganjaran kepada setiap manusia seturut dengan perbuatan mereka, baik itu yang baik ataupun yang jahat. 所以这些教训告诉我们，人的生命是很严肃的，是有责任的，是不可以随便乱来的。 Maka pengajaran-pengajaran ini mengatakan kepada kita bahwa hidup manusia itu begitu serius dan tidak boleh sembarangan dihidupi. 圣经只有一个人，上帝说是按神心意而活着的人。 Di dalam Alkitab hanya ada satu orang di mana Tuhan mengatakan kepada dia telah melalui hidup yang seturut dengan kehendak 这 Tuhan. 个人就是大卫。 Orang ini adalah Daud. 上帝说大卫是合我心意的人。 Allah mengatakan Daud adalah orang yang berkenan kepadaku. 我们中国人常常用正义这两个字来描写人与我们的关系。 Kita orang Tionghoa seringkali memakai kata zongyi. Zongyi apa ya? 正义 Zongyi itu. berada sesuai dengan hati
所以当你娶一个人的时候，人家说你中意了他， Zongyi itu artinya orang yang sesuai dengan hati kita. Maka ketika kita menikahi seseorang, kita akan mengatakan orang itu sesuai dengan hati kita. 你喜欢的人，他就进到你的意念里面，他就进到你生命的关系中间。 Maka orang yang kita senangi, dia pun telah masuk ke dalam isi hati kita. Orang yang sesuai dengan kehendak hati 世 kita. 界上千万的人里面， Di dalam dunia ini, dalam ribuan, jutaan, puluhan, ratusan juta 有 orang. 谁的行为是上帝所中意的人呢？ Ada tindak laku dari siapakah yang kelakuannya itu berkenan kepada Tuhan? 有谁的生活是合上帝的标准呢？ Ada kehendak kehidupan siapakah yang sesuai dengan standar dari Tuhan? 越靠近上帝的标准， Semakin dia dekat dengan standar Tuhan, 越得着上帝的喜爱， semakin dia berkenan kepada Tuhan. 这个人就越有福气。 Maka orang ini semakin 所以 diberkati. 我们相信圣经里面的人物，大卫是最蒙恩的人之一。 Maka kita percaya tokoh-tokoh dalam Alkitab, Daud adalah salah satu orang yang paling diberkati oleh 因 Tuhan. 为上帝说他是合我心意的人。 Karena Tuhan mengatakan dia adalah orang yang berkenan kepadaku. 他死的时候，圣经有一句话：大卫行完了上帝的旨意，就睡觉了。 Pada waktu dia mati, di dalam Alkitab ada satu kalimat yang mengatakan, Daud telah menyelesaikan semua kehendak Tuhan, maka dia pun tidur. 大卫是旧约的人， Daud adalah orang perjanjian 这 lama. 一句评论的话是新约的话语， Kalimat penilaian seperti ini adalah kalimat dalam perjanjian baru. 表示在历史中间，他合神心意是被肯定的。 Ini berarti dalam sejarah, dia berkenan kepada Tuhan itu telah dikonfirmasikan. 一个人合神心意， Seseorang yang berkenan kepada Tuhan. 这个人在上帝意念中是最喜爱的。 Orang ini dalam kehendak Tuhan adalah orang yang paling disenangi. 那么他可以随便吗？ Maka bolehkah dia sembarangan? 大卫可以自由行事，完全照着自己的意思吗？ Apakah Daud boleh melakukan segala kehendak sesuai dengan kehendak hatinya sendiri? 宇宙中间只有一个人是可以独断独行的， Di dalam alam semesta ini hanya ada satu orang saja yang boleh melakukan apapun seturut dengan kehendaknya sendiri, 创造人类的上帝。 yaitu Allah yang menciptakan umat manusia. 圣经说，上帝是独行其事的上帝。 Maka Alkitab mengatakan Allah adalah Allah yang melakukan segala keajaibannya sendiri. 人的自由是绝对的，绝对。 Kebebasan daripada Tuhan adalah mutlak di atas segala mutlak. 神所行的没有一件事是违背真理的。 Yang dilakukan oleh Tuhan tidak ada satupun yang melanggar kebenaran. 上帝本身就是真理。 Karena Allah sendiri itu adalah kebenaran. 如果一个人反对上帝， Jikalau seseorang menentang kepada Tuhan, 他不是反对上帝的自由， dia bukan menentang kepada kebebasan Tuhan, 他是否认上帝的绝对性。 tetapi dia telah menyangkal akan sifat kemutlakan daripada Tuhan. 神与人不同的， Maka Allah itu berbeda dengan 没有 manusia. 一个人是可以独断独行的。 Tidak seorang pun yang boleh melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendaknya 为什 sendiri. 么英国从一个很小的岛国，几百年以后变成世界最大的帝国呢？ Mengapa Inggris dari satu negara kepulauan yang kecil beberapa ratus tahun kemudian menjadi satu negara yang sangat besar? 从1215年开始 Dimulai dari tahun 1215到1915年， sampai tahun 1915, 这个700年里面， di dalam waktu 700 tahun ini, 英国很小的国家忽然间变成世界最大的帝国。 Inggris yang dari negara yang sangat kecil tiba-tiba berubah menjadi negara terbesar di dunia. 1215年以后， Setelah tahun 1215, 英国慢慢从整个世界的政治舞台黯然失色了。 1915 以后kali. 1915， Setelah 1915, kerajaan Inggris itu pelan-pelan menjadi merosot dari panggung politik dunia. 我们研究历史的人 Kita sebagai orang yang meneliti sejarah, 特别注意英国一个历史学家讲了一句话， kita memperhatikan seorang sejarawan di Inggris yang mengatakan satu kalimat. 虽然这个人不是有神论者， Meskipun orang ini bukanlah seorang yang teis, 他讲了一句惊天动地的话语。 tetapi dia telah mengatakan satu kalimat yang menggemparkan 他 dunia. 说：“历史的每一刻跟上帝直接发生关联。 Dia mengatakan di dalam setiap saat dalam sejarah itu mempunyai hubungan yang langsung dengan Tuhan. 为什么他这么讲呢？ Mengapa dia mengatakannya 因 seperti 为 itu? 他知道很多历史时刻是人类没有办法
用我们的历史学去了解的。 Karena dia mengetahui banyak sekali saat-saat di dalam sejarah itu tidak bisa dimengerti oleh kemampuan kita 历 manusia. 史学家没有办法解释历史上很多重要的事件为什么产生这么大的变化。 Para ahli sejarah ini, mereka tidak berdaya untuk menjelaskan tentang setiap saat mengapa ada perubahan yang sedemikian besar dan ajaib. 所以，如果你好好研究世界历史， Maka jikalau saudara meneliti sejarah dunia dengan 你 seksama, 发现1215年很重要。 saudara akan menemukan bahwa tahun 1215 itu sangat penting. 为什么呢？ Mengapa demikian? 那一年，英国建立了一个大宪章的政治文化。 Karena pada waktu itu, pada tahun itu Inggris telah mendirikan satu kebudayaan yaitu Magna Carta, satu kebudayaan yang sangat 这个 agung. 在拉丁文叫做 Magna Carta。 Dalam bahasa Latin disebut sebagai Magna Carta. Magna 就是大的意思 Magna artinya besar, ，Carta 就是宪章的意思。 Carta itu adalah konstitusi. 为什么大宪章影响英国呢？ Mengapa Magna Carta mempengaruhi 因为 Inggris? 大宪章里面定了一条全世界历史从来没有的事情， Karena di dalam Magna Carta telah ditetapkan satu hal yang selamanya tidak pernah ada di dalam dunia. 没有一个人是权柄在法律之上。 Tidak ada siapapun yang mempunyai kekuasaan di atas hukum. 无论是谁，都要受法律制裁， Siapapun dia harus dikontrol, dikuasai di bawah hukum. 没有特权可以帮助他。 Tidak ada hak istimewa yang boleh menolong 那么 dia. 这句话定了英国人对君王的约束。 Dan hal ini telah menetapkan penguasaan daripada orang Inggris terhadap Raja Inggris. 1215年的时候， Pada tahun 1215, 正是中国元朝的时代。 ini adalah zaman dinasti Yuan di Tiongkok. 元朝是中国除了秦始皇以外最短的一个朝代。 Dinasti Yuan itu adalah dinasti yang terpendek di dalam dinasti Tiongkok. 秦始皇是历史中间中国人最大权柄的君王。 Dan Kaisar Qin Shi Huang di Tiongkok adalah seorang kaisar yang mempunyai kekuasaan yang terbesar. 在2200多年以前， 2200 tahun yang lalu, 他用最大的武力统治全中国，使中国从7个王国变成秦朝的独立。 dengan kekuatan militer yang begitu besar, dia menguasai seluruh Tiongkok dari 7 kerajaan itu menjadi satu dinasti. 从来没有一个人在15年的历史里面把整个这么大的土地统一起来，一个人来统治全中国。 Selamanya belum pernah ada orang yang dalam waktu yang singkat 15 tahun saja telah mempersatukan seluruh tanah yang begitu besar menjadi satu dinasti. 所以秦始皇的成就是太大太大， Oleh karena itu prestasi daripada Qin Shi Huang ini terlalu amat besar. 他就建立了一个盼望，他的子子孙孙万代做王。 Maka dia pun ada satu harapan bahwa semua anak keturunannya itu akan menjadi kaisar. 请问这个伟大的计划后来成功吗？ Mohon tanya, rencana yang agung seperti ini apakah berhasil di kemudian? 完全没有。 Sama sekali tidak. 秦始皇50岁的时候，突然间离开世界了。 Kaisar Qin Shi Huang pada waktu dia usia 50 tahun, tiba-tiba dia 他 meninggal. 的部下最重要的一个人叫做赵高。 Seorang bawahannya yang terpenting bernama Cao Cao 我 waktu 每 itu. 次念他名字念错了，念成糟糕。 Setiap kali saya salah menyebutkan nama ini berarti konotasi yang tidak baik kalau Cao Cao itu 这个 artinya. 首相， Adalah seorang perdana 还有 menteri. 另外一个重要的人叫做李斯， Kemudian ada seorang yang penting yang lain bernama Li Si. 文学家、 Adalah seorang sastrawan, 历史学家 adalah，seorang sejarawan, 很有思想的谋士。 seorang penasehat yang mempunyai daya pikir yang sangat canggih. 然后这两个人谋反， Dan kedua orang ini 篡改了他的诏书。 dia telah mengubah perintahnya, titanya. 以后呢，秦始皇以后2代，整个国家就灭亡了。 Setelah Kaisar Qin Shi Huang 2 generasi berikutnya, itu seluruh negeri itu hancur. 所以伟大的人没有长久统治理想的成就。 Maka orang yang agung sekalipun tidak mempunyai satu idealisme yang bisa selamanya menguasai. 秦始皇的时代，
Pada zaman Kaisar Qin Shi 维 Huang, 持多久呢？ berapa lama dia bisa pertahankan?这5年就结束了。 15 tahun sudah habis. 那么中国历史里面，除了太以外，还有什么朝代是最短的呢？ Di dalam sejarah Tiongkok ada dinasti manakah yang terpendek di sana? 每一个朝代都有200多到500年的历史。 Di dalam setiap dinasti itu ada 200 sampai 500 tahun sejarahnya. 夏朝、商朝、周朝、战国，一直到满清， Di dalam dinasti Xia, Shang, Zhang, dan dinasti Zhou sampai 特 ke 别是 Manchu. 明朝跟清朝都有200多年的历史。 Khususnya dinasti Ming dan Qing itu mempunyai sejarah 200  但 tahun. 是有一个时代98年就结束了， Tetapi ada satu dinasti yang 98 tahun itu sudah 这个时 selesai. 代就是蒙古人统治中国的时代， Zaman itu adalah zaman di mana orang-orang Mongolia menguasai Tiongkok 叫做元朝。 yang disebut sebagai dinasti 元 Yuan. 朝有很多伟大的成就，我们今天不谈了。 Dalam dinasti Yuan banyak sekali prestasi pencapaian mereka, tapi kita tidak bicarakan 我 hal 要 ini. 对大家说，1215年Magna Carta 建立了以后， Yang saya mau sampaikan kepada saudara, sejak tahun 1215 itu adanya Magna Carta, 全世界所有的民族只有一个民族可以杀他的王， maka di seluruh dunia bangsa apapun hanya ada satu bangsa yang mana mereka boleh membunuh raja mereka, 就是英国。 yaitu bangsa Inggris. 的意思是什么呢？ Apakah artinya ini semua? 上帝许可人用法律来限定王的权柄。 Yaitu Allah mengizinkan manusia dengan hukum untuk membatasi kekuasaan daripada seorang raja. 这件事在历史上从来没有， Hal ini selamanya belum pernah ada dalam sejarah. 百姓对君王总是毕恭毕敬。 Selamanya hanya ada rakyat yang menghormati 但 sang 是 raja. 为什么英国是第一个把王杀死的人？ Tetapi mengapa Inggris adalah bangsa yang pertama membunuh rajanya 因 sendiri? 为大宪法有一个精神，没有一个人权柄在法律的上面。 Itu semua karena di dalam Magna Carta ada satu semangat bahwa tidak ada siapapun yang di atas hukum. 每一个人都要服从法律， Setiap orang itu harus tunduk dan taat kepada 这 hukum. 件事就变成英国一定会进步的真正原因了。 Dan ini merupakan alasan sesungguhnya mengapa Inggris itu pasti akan terus maju. 为什么呢？ Kenapa 因为 demikian? 这件事使上帝的心非常欢喜， Karena hal ini sangat menyukakan hati Tuhan. 所以上帝就赐福英国。 Demikianlah Allah memberkati Inggris. 请问英国的进步发展到什么地步呢？ Mohon tanya, sampai di manakah perkembangan daripada Inggris itu? 英国从很小的岛国 Inggris daripada satu negara kerajaan yang kecil, 变成全世界最大的帝国， itu menjadi satu negara kerajaan yang terbesar di seluruh 经 dunia. 过不到500年， Tidak lebih daripada 500 又 tahun, 慢慢衰微下去。 tetapi kemudian pelan-pelan menjadi merosot. 当英国版图最大的时候， Ketika tanah wilayah daripada Inggris itu terbesar di dunia, 占领了全世界的土地， ia telah menguasai tanah-tanah di seluruh dunia. 要比罗马帝国大30倍以 Itu 上。 30 kali lipat lebih daripada tanah kekuasaan daripada kerajaan Romawi 连 sebelumnya. 罗马帝国都不能跟它相比。 Bahkan kerajaan Romawi pun tidak sebanding dengan Inggris. 上帝喜欢这一件事情， Karena Allah sangat berkenan untuk hal ini. 做王的不可以作威作福，不可以独揽大权，不可以欺压百姓。 Oleh karena itu sebagai seorang raja tidak boleh melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, tidak boleh menindas rakyatnya. Itu 那么你们哪一个人知道英国的王被杀死的第一个是谁呢？ lalu di antara saudara, siapakah yang mengetahui raja Inggris yang pertama, siapakah yang telah dibunuh? 知道的人举手。 Yang tahu acungkan tangan. 有没有人知道？ Adakah ada yang tahu? 你们基督徒不要单单听圣经，不懂世界各样的学问，有变成在社会中间比较低级的知识人士。 Kalian orang Kristen jangan hanya mengerti tentang hal-hal yang ada dalam Alkitab sehingga pengetahuan dalam dunia ini apapun tidak dipelajari. 做了基督徒以后还是一样，什么都不懂。 Setelah menjadi seorang Kristen masih tetap sama, apapun dia yang lain tidak 而 tahu. 且我们很习惯照着中国人的传统，自己称赞，自己欣赏自己，轻看别的民族。
Dan kita sesuai dengan tradisi yang turun-temurun, kita tetap terus-menerus menikmati diri sendiri, tetapi dan menghina bangsa yang lain. 这100年来， Selama seratusan tahun ini, 许多落后的民族独立了， banyak bangsa yang terbelakang itu mereka telah merdeka, 各国的教育开放了， dan pendidikan di banyak negara itu telah terbuka. 很多亚洲、非洲的青年人知识突飞猛进。 Banyak pemuda daripada Asia dan Afrika pengetahuan mereka tiba-tiba menjadi berkembang. 我们所看不起的民族，可能比我们更有学问了。 Bangsa yang kita hina sebelumnya, mungkin mereka adalah bangsa yang lebih berpengetahuan daripada kita. 刚才问你们，第一个英国王被杀死的是什么人？ Tadi saya bertanya kepada saudara, siapakah raja pertama Inggris yang 我 dibunuh? 再注意看一下，有谁知道的请举手。 Sekali lagi, siapa yang tahu silakan acungkan tangan. 有没有？ Adakah? 这里没有，这里没有， Di sini tidak ada. 这里没有。 Sini juga tidak ada. 哎，你知道吗？有一个人在推另外一个人，不要推他，让他自己知道的请举手。谁？他说什么？ 查理二世还是查理一世？查理一世不是二世，一跟二不一样，一个父亲一个孩子被弄乱了。 Adalah Raja Charles yang pertama. 当他们把王杀死的时候， Pada waktu mereka membunuh raja, 全世界很惊奇， seluruh dunia begitu terkejut. 怎么可以把王杀死呢？ Bagaimanakah mungkin bisa membunuh seorang raja? 英国人回答， Orang Inggris 因为 menjawab, 大宪章讲了， karena makna carta sudah mengatakannya, 皇帝也没有特权， raja pun tidak ada hak 皇 istimewa. 帝犯罪违背法律，可以结束他的生命。 Kalau raja bersalah, berdosa dan melanggar hukum, maka boleh dihentikan. 真喜欢这件事， Dan Allah berkenan untuk hal ini. 上帝就赐福英国，给他一直发展，发展到19世纪。 Demikianlah Allah memberkati Inggris sehingga Inggris terus berkembang sampai kepada abad ke-19. 3世纪到19世纪，差不多600年里面， Dari abad ke-13 sampai ke-19 kira-kira 600 tahun. 很小的国家， Dari negara kepulauan yang sangat kecil. 版图没有印尼的1/3， Teritorinya tidak ada sepertiga daripada 变成 Indonesia. 全世界最强大的国家。 Dan akhirnya berubah menjadi negara yang terkuat di seluruh 那么 dunia. 最后一个统治的王，伟大的是谁呢？ Lalu siapakah raja yang terakhir yang agung yang menguasai? 是一个很重要的女王，叫做 Victoria。 Yang bernama Ratu Victoria. Yang Victoria 的时代，英国变得很傲慢的国家。 pada zaman Victoria itu Inggris menjadi negara yang sangat arogan. 在树林界里面有 John Bunyan， 还有 John Milton 这些人伟大的成就。 Dalam dunia kerohanian ada John Bunyan yang mendapatkan prestasi yang sangat agung. 科学上有 Sir Isaac Newton， 在科学上伟大的成就。 Dalam pengetahuan ilmu itu ada Sir Isaac Newton mendapatkan prestasi yang sangat agung. 在文学上有 Shakespeare 伟大的成就。 Dalam dunia sastra itu ada Shakespeare yang mendapatkan prestasi yang agung. 在工业革命的里面有 Stevenson 这个很重要的人成就。 Dalam revolusi industri ada orang yang bernama Stephenson itu yang mendapatkan prestasi yang sangat 英 agung. 国人非常骄傲， Oleh karena itu orang Inggris sangatlah sombong. 他们慢慢在傲慢中间失去他们纯洁、圣洁、橙色的本性。 Dan di dalam arogansi mereka pelan-pelan telah kehilangan kemurnian, kesucian daripada kepribadian mereka yang 到 sesungguhnya. 了1912年的时候， Maka sampai kepada tahun 1912, 英国就开始变成一个狡猾、诡诈、独裁、轻看别的民族、随便乱来的国家。 Inggris pun berubah menjadi satu negara yang begitu licik, begitu otoriter dan sembarangan menghina negara-negara yang lain. 特别是发动鸦片战争欺负中国人以后， Khususnya setelah mereka mencetuskan perang opium dan menindas orang-orang Tiongkok, 神非常不喜欢。 Allah sangat tidak berkenan. 社会里面的狡猾、诡诈的程度越来越厉害， Siasat tipu musilat kelicikan di dalam masyarakat itu semakin menjadi-jadi. 他们做生意不论成色， Mereka berdagang tidak ada kejujuran. 他们的产品不很棕色的用最好的材料， Produk-produk yang mereka hasilkan tidak memakai bahan yang sangat baik. 他们赚钱用欺骗的办法，用鸦片
损害别民族的身体的健康。 Dengan kebohongan, dengan merusakkan bangsa yang lain melalui opium, mereka melakukan semua upaya 好 perdagangan. 有一件事几乎没有人讲的，我要讲出来。 Tetapi ada satu hal yang hampir tidak pernah disampaikan oleh siapapun, sekarang saya akan sampaikan. 英国在1910年的时代， Inggris pada tahun 1910, 他们的造船技术是全世界最高的。 teknik mereka membuat kapal itu adalah yang tertinggi di dunia. 明朝的时候，中国派这一个三宝太监到列国去，海军发展中国的国事。 Dalam dinasti Ming, Tiongkok mengutus armada kapal lautnya itu ke seluruh dunia. 当时三宝太监带的船比西班牙舰队最大的船还长100公尺。 Pada waktu itu armada laut daripada Sanpao Taijian itu jauh, masih ada 100 meter lebih panjang daripada kapal yang terbesar daripada Spanyol. 西班牙舰队最大的船是162公尺。 Angkatan laut daripada Spanyol, kapal yang terpanjang itu adalah 160 meter. 三宝带太监的船最大的是260公尺。 Tetapi kapal yang terbesar daripada Sanpao Taijian Angkatan Laut itu adalah 260 meter. 欧洲完全不敢动海军。 Maka di seluruh Eropa mereka sama sekali tidak berani menggerakkan armada kapal laut, angkatan laut 著 mereka. 名的传道人叫做 Muniham 讲的一句话， Seturut dengan satu kalimat yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang sangat penting bernama Muniham itu. 西班牙什么时候开始勇敢发展他的海军呢？ Kapankah Spanyol dengan berani mereka menggalakkan angkatan laut mereka? 就是当中国结束明朝海军的发展以后，西班牙才起来的。 Yaitu pada akhir ketika dinasti Ming mulai tidak lagi menggalakkan angkatan lautnya, maka Spanyol baru bangkit. 但到1910年的时候， Tetapi sampai kepada tahun 1910, 英国的船最大的有大概1万多公吨， kapal yang terbesar yang dibuat oleh Inggris itu kira-kira 10.000 ton, 可能会到2万公吨。 mungkin bisa sampai 20.000 ton. 一吨是1000公斤， 1 ton adalah 1000 kilogram. 1万吨是1000万公斤。 10.000 ton itu berarti 10 juta kilogram. 这么大的钢铁的产品可以浮在海上不沉沦？ Bagaimanakah mungkin kapal yang begitu besar yang terbuat dari besi baja tetapi tidak tenggelam di lautan? 要是英国那个时候多么强大， Itu berarti 多么强盛！ Inggris pada waktu itu begitu besar dan begitu kuat. 但就在那个时候，诡诈、欺骗跟伟大连在一起，使英国马上就衰败下去。 Tetapi justru pada saat itulah di mana kelicikan dan kebohongan itu bersatu membuat Inggris langsung merosot dan jatuh. 你们基督徒注意， Hai orang Kristen, perhatikanlah, 做的生意越大， semakin besar dunia usaha saudara, 开的工厂越大， semakin besar pabrik yang saudara buat, 可能你就越来越勇敢说谎、欺骗、造假。 mungkin sekali saudara akan semakin berani untuk berbohong, untuk melakukan semua hal-hal yang memalsukan. 以后上帝的刑罚就来到。 Di kemudian hari penghakiman Tuhan akan tiba kepada 那么 saudara. 1912年的时候， Pada tahun 1912, 英国最大的船就一次撞了冰山，就沉下去了。 Inggris, kapal yang terbesar yang buatan Inggris itu satu kali tabrak gunung es itu langsung tenggelam. 那条船叫做 Titanic， Kapal itu bernama Titanic. Titanic 就是 Titan 这个字的形容词。 Dan Titanic adalah kata yang dibuat dari kata Titan. Titan 什么意思呢？ Apakah artinya Titan itu 最伟大的这个勇士。 adalah seorang pahlawan yang paling agung gagah perkasa? Titanic 什么意思呢？ Apakah artinya Titanic? 像最伟大的勇士一样的船在海上行走。 Yaitu kapal yang seumpama pahlawan yang gagah perkasa yang berlayar di lautan. 最近几年发现一件事情 Belakangan beberapa tahun ini terjadi satu hal. ，Titanic 沉下去， Titanic yang tenggelam. 所有的人认为是因为撞了冰山沉下去。 Semua orang menganggap itu karena dia menabrak gunung es maka tenggelam. 但是前几年找到另外一个原因 Tetapi beberapa tahun yang lalu mereka menemukan satu alasan yang lain. ，Titanic 到最后一年被改名叫做 Titanic，因为原来的名字叫做 Olympic。 Titanic itu pada tahun yang terakhir maka baru diubah menjadi Titanic. Dan nama sebelumnya adalah Olympic. 那时候最大的2条船，一条 Olympic，
一条 Titanic。 Pada waktu itu ada 2 kapal yang terbesar, yang satu bernama Olympic, yang satu lagi bernama Titanic. Titanic 用的螺丝、用的配件是很成熟的。 Dan Titanic memakai baut atau peralatan suku cadang yang semua sangat baik. Olympic 用的螺丝小了很多，结果不坚固，船很危险。 Tetapi kapal Olympic, baut atau suku cadang yang dipakai itu sangat kecil dan juga tidak jujur, maka begitu tabrak langsung tenggelam. 他们知道 Titanic 是最大的， Mereka tahu Titanic yang terbesar, 他们就偷偷的在船坞里面把 Olympic 的螺丝跟 Titanic 的螺丝把它转变了。 maka mereka secara diam-diam mencuri-curi, mereka menggantikan suku cadang daripada Olympic dipakaikan di atas Titanic. 用比较小的螺丝放在 Olympic 的船的上面， Maka memakai suku cadang baut yang lebih kecil dipakai di atas kapal Olympic. 然后把漆过以后改名叫做 Titanic。 Dan setelah dicat itu semua dan diubahlah namanya menjadi Titanic. 所以原来的 Olympic 变成 Titanic， Maka yang kapal yang tadinya bernama Olympic itu berubah menjadi Titanic. 原来的 Titanic 变成 Olympic。 Yang tadinya bernama Titanic itu berubah menjadi Olympic. 很多人受欺骗了， Banyak orang yang telah tertipu. 他们买了最贵的票， Mereka telah membeli tiket yang termahal. 参加 Titanic 到北美洲的处女航， Mereka mengikuti pelayaran perdana daripada Titanic ke Amerika. 享受世界最豪华的海上旅行。 Mereka mau menikmati wisata laut yang paling 结 mewah. 果又遇到冰山相撞， Dan akhirnya berjumpa dengan gunung es dan tertabrak. Titanic 就沉下去。 Demikianlah Titanic akhirnya 为什么 tenggelam. 呢？ Apa demikian? 神看见人不诚实的行为， Karena Allah telah melihat tindak laku daripada manusia yang tidak jujur. 神许可最大的损失、最大的失败临到人的身上。 Demikianlah Allah mengizinkan kerugian yang terbesar, kegagalan yang terbesar menimpa umat manusia. 请问你从1912年到现在2026年，英国有什么伟大的地方？ Saya mohon tanya, dari sejak tahun 1912 sampai tahun ini 2026, ada hal yang agung apakah yang telah dicapai oleh Inggris sekarang ini? 上帝保守英国胜过第二次世界大战。 Selain daripada Allah memelihara Inggris yang telah mengalahkan melewati perang dunia yang kedua, 英国自从鸦片战争以后，伟大的地方慢慢就失去了。 sejak perang opium, ke sisi keagungan daripada Inggris itu pun pelan-pelan menjadi sirna. 因为神看透人的内心。 Karena Allah telah melihat, menerobos isi hati 今 manusia. 天我要用同样的原理来谈大卫的事情。 Hari ini dengan dalil yang sama, saya mau ajak saudara untuk membicarakan tentang Daud. 大卫原是合神心意的君王， Daud awalnya adalah raja yang berkenan kepada 大 Tuhan. 卫是上帝特别拣选要代替扫罗以色列的君。 Daud adalah Allah pilih dia secara khusus untuk menggantikan Raja Saul. 大卫的一生因为一件事使上帝非常不喜欢他， Tetapi dalam seumur hidup Daud, karena satu peristiwa yang sangat mendukakan hati Tuhan, 他随从性欲的要求，他娶了88，跟他犯奸淫，又把她的丈夫乌利亚杀死。 karena dia mengikuti hawa nafsunya, dia telah berzina dengan Batseba dan mengangkatnya sebagai istri, bahkan dia membunuh suami daripada Batseba. 我从晚上1点，我还在看圣经， Tadi malam jam 1 dini hari saya masih membaca Alkitab. 我发现乌利亚虽然不是以色列人， Saya menemukan bahwa Uria meskipun bukan bangsa 他 Israel, 是大卫最重要的战士里面的一个人。 tetapi dia adalah salah seorang daripada pahlawan yang terpenting di dalam tentara Daud. 这个人是很忠心的， Orang ini sangat 所以 setia, 他人虽然不是以色列人， maka meskipun dia bukan orang Israel, 大卫还选他 Daud masih memilih 做 dia 最重要的战士团里面的一员。 menjadi salah seorang di dalam kelompok tentara dari yang penting. 从哪里你看见赫人乌利亚对大卫诚诚实实忠于他的王权呢？ Dari manakah kita bisa melihat Uria yang orang Het ini dengan setia, dengan kejujuran yang penuh dia melayani Daud? 当大卫跟巴斯巴犯奸淫以后， Setelah Daud berzina dengan Batseba, 巴斯巴写信告诉大卫：“我怀孕了。”
Batseba menulis surat kepada Daud dan mengatakan bahwa saya sudah mengandung. 大卫知道这个事情，知道不妙了。 Daud mengetahui hal, setelah dia mengetahui hal ini, dia merasa itu sudah tidak benar. 八十八的丈夫常年在外打仗，妻子怎么会怀孕呢？ Setelah mengetahui hal ini, Daud merasakan ini sudah tidak beres. Dia mengatakan suaminya itu ada di medan peperangan. Bagaimana mungkin istrinya bisa menjadi 所以 mengandung? 为了使他遮盖他犯罪， Maka demi untuk menutupi perbuatan dosa 他就 dia, 叫乌利亚回家，可以跟太太睡觉。 maka dia pun meminta Uria untuk kembali supaya bisa tidur dengan istrinya. 乌利亚跟太太睡觉了，那么乌利亚就以为他太太怀孕就是他自己的孩子。 Karena setelah Uria tidur dengan istrinya dan kalau istrinya mengandung, Uria akan menganggap ini adalah kandungan daripada Uria. 大卫跟乌利亚谈话以后， Setelah Daud berbincang dengan Uria, 就是你现在回去吧， dia minta kepada Anda pulang saja. 你跟你太太睡觉了。 Tidurlah dengan istrimu. 军队里面非常困难，现在回家安慰安慰自己吧。 Karena engkau sudah begitu lama di medan peperangan, sekarang engkau sangat susah sekali, sekarang engkau pulang dan menikmati 但是 peristirahatan. 圣经记载很奇妙的事情， Tetapi Alkitab mencatat hal yang sangat ajaib. 乌利亚见了大卫，不要回家， Setelah Uria berjumpa dengan Daud, dia tidak mau pulang. 就在王宫的门前睡觉， Dia tidur justru di pintu di 没 istananya. 有见他的太太。 Dia tidak berjumpa dengan istrinya. 有人告诉大卫， Ada orang memberitahukan kepada Daud. 大卫说：“你为什么不回家跟你太太睡觉呢 Daud menanyakan mengapa engkau tidak kembali dan tidur dengan istrimu. ？”乌利亚的忠心， Kesetiaan daripada 乌利亚 Uria 爱大卫的心 dan hati Uria yang mengasihi Daud 显明出来了。 ini sudah dinyatakan 我 semuanya. 王的仆人在战场， Hamba-hamba daripada raja itu ada di medan 他 peperangan. 们都不能回家跟 Mereka semua tidak bisa 太太睡觉。 Mereka semua tidak bisa kembali dan tidur bersama istri. 我怎么可以自己回家跟太太睡觉呢？ Bagaimanakah mungkin saya boleh kembali kepada istri saya dan tidur dengan istri 我 saya? 只做耶和华起誓， Demi Tuhan aku bersumpah, 绝对不做这个事。 aku pasti tidak akan melakukan hal 你看有 ini. 这样忠心的勇士， Saudara melihat ada pahlawan yang sedemikian setia ini, 这样顺服的下部， ada bawahan yang sedemikian taat, 上帝非常恩待大卫， dan Allah sangat memberkati Daud, 把这样伟大的兵丁赐给大卫做他的勇士。 menganugerahkan tentara yang begitu agung menjadi pahlawan daripada Begitu Daud. setia. Begitu setia. 所以在大卫的勇士里面，乌利亚赫人是很重要的一个战士。 Maka di dalam semua anggota pahlawan daripada Daud yang agung itu, Uria orang Het adalah seorang pahlawan yang setia. 上帝为什么许可这个事发生呢？ Mengapa Allah mengizinkan hal ini 因为 terjadi? 上帝不要让大卫用欺骗的手段遮盖自己犯罪的行为。 Karena Allah tidak mengizinkan Daud dengan cara tipu muslihat untuk menutupi semua perbuatan 这个 dosanya. 事情我不再讲了， Hal ini saya tidak akan melanjutkan 因为我 membicarakan. 已经用了几个月谈大卫的生平了。 Karena sudah beberapa bulan saya menghabiskan waktu untuk membicarakan tentang 我们 hidup 也讲 Daud. 圣经很重要的一句话：凡上帝所爱的，他必管教。 Kita akan menjelaskan tentang satu kalimat yang sangat penting daripada Alkitab. Setiap orang yang dikasihi oleh Tuhan pasti akan dididik dan diberikan hukuman 基 ganjaran. 督徒，你可以不认为你是上帝所爱的人，所以你犯罪就没有事情吗？ Apakah hai orang Kristen, apakah Anda boleh menganggap bahwa Anda adalah orang yang tidak dikasihi oleh Tuhan sehingga Anda berbuat dosa boleh sembarangan? Tidak dikasih Tuhan. Ya, dipusus sangti so ada. Kalau saudara anggap kamu sudah dikasih Tuhan, bukan tidak dikasih Tuhan. Maaf, saya terbalik. Hai orang Kristen, jangan saudara mengira saudara adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka jikalau saudara berbuat dosa boleh lakukan dengan sembarangan. 上帝所爱的， Karena yang dikasihi oleh Tuhan, 必要管教。 Tuhan pasti akan memberikan didikan. 上帝差遣拿单对大卫说 Maka Allah mengutus Nabi Nathan berkata kepada：“ Daud, 你把别人的妻子站过来，你是犯罪了。 engkau telah mengambil istri orang lain, engkau sudah berbuat dosa. ” 当拿单指责大卫的时候， Ketika Nathan menegur Daud, 大卫马上承认， Daud langsung mengakui 就是大卫还是蒙上帝恩典的原因之一。 inilah salah satu alasan mengapa Daud masih diberkati oleh Tuhan. 圣经的原则是一样的。 Prinsip dalam Alkitab itu sama. 大卫啊，你是合神心意的人。 Hai Daud, engkau adalah orang yang berkenan kepada 大卫 Tuhan. 啊，你许多事情讨上帝的喜悦。 Hai Daud, dalam banyak hal engkau berkenan kepada Tuhan. 当你以
48犯奸淫的时候， Tetapi ketika engkau berzina dengan Batseba, 抵挡上帝， engkau telah menentang Tuhan, 你还杀了她的丈夫， engkau masih membunuh suaminya lagi, 神的管教要临到你。 maka didikan daripada Tuhan akan sampai kepada engkau. 拿单对大卫说：“你就是那个人。” Nathan berkata kepada Daud, engkaulah orangnya. 大卫完全没有否认， Daud sama sekali tidak menyangkal, 大卫完全没有逃避责备， Daud sama sekali tidak melarikan diri daripada 他 teguran. 马上回答说：“我有罪了。” Dia langsung menjawab, aku sudah 然后 berdosa. 拿单对他说：“上帝要刑罚你和你的家。 Kemudian Nathan berkata kepada Daud, Allah akan menghukum engkau dan keluargamu. 你虽然做以色列王，你的家里面必有刀剑，永远不离开你。” Meskipun engkau telah menjadi raja bangsa Israel, tetapi pedang tidak akan menyingkir daripada 从 keturunanmu. 那一天开始，大卫的心没有一天平安， Sejak hari itu, dalam hati Daud itu tidak ada satu hari pun ada kedamaian. 战战兢兢，天天发抖，不知道哪一个孩子要死。 Setiap hari dia melalui hidup dengan penuh kegentaran. Dia tidak tahu anak yang manakah lagi yang akan mati. 大卫指着那个偷别人的羊的有钱人说，他要赏还4倍。 Daud mengatakan kepada dalam kisah Nathan dikatakan bahwa orang kaya yang mencuri domba orang lain itu dia harus mengganti 4 kali lipat. 上帝就照着大卫所讲的话来刑罚大卫的儿女。 Demikianlah Allah menghukum Daud seturut dengan yang disampaikan itu. Tuhan menghukum anak-anak daripada 我 Daud. 们世界有哪一个皇家的弟子、皇家的子孙4个被杀的呢？ Mohon tanya, di dalam seluruh dunia ini ada siapakah keluarga kerajaan yang ada 4 anaknya yang dibunuh? 因为大卫说他必赏还4倍， Karena Daud mengatakan dia harus mengganti 4 kali lipat. 上帝就照着大卫的话，让大卫的4个孩子一个一个死掉了。 Demikian juga Allah seturut dengan yang dikatakan oleh Daud membuat 4 anak daripada anak Daud ini satu persatu mati. 上帝是轻慢不得的， Allah itu tidak boleh 我 dipermainkan. 们不可以以为我们有特别的权柄可以玩弄上帝。 Jangan sekali-kali kita mengira kita mempunyai hak istimewa kita boleh mempermainkan 他 Tuhan. 48生的第一个孩子，上帝亲自把他娶去。 Anak pertama yang dilahirkan oleh Batseba, Tuhan mengambilnya sendiri. 阿卫第2个被杀的就是暗论， Anak daripada Daud yang kedua terbunuh adalah 暗 Amnon. 论强奸了自己的妹妹他玛， Amnon telah memperkosa adiknya sendiri yang bernama 他 Tamar. 玛的哥哥亚撒伦2年以后就把暗论杀死了。 Kakak daripada Tamar yaitu Absalom 2 tahun kemudian dia membunuh Amnon. 大卫心里非常难过。 Dan Daud sangat sedih dan susah. 不久以后，亚撒伦在背叛大卫， Tidak lama kemudian Absalom memberontak kepada Daud. 上帝再让亚撒伦被约押刺死。 Demikianlah Allah mengizinkan Absalom ditusuk, dibunuh oleh Yoab. 亚撒龙是全大卫子孙里面、全以色列的青年里面最英俊的男人。 Absalom adalah seorang pria yang tertampan di semua keluarga anak keturunan daripada Daud dan juga di seluruh bangsa Israel. 他的头发非常茂盛， Rambutnya begitu lebat 每年剪下来的头发有200舍克勒那么重。 dan setiap tahun rambutnya ketika dicukur ada beratnya 200 shikal. 我请问一下，国hen牧师， Mohon 一个 shekel 大概多少重？一个 shekel 是12个 gram， satu 一共有24 gram 剪下来的头发。 satu shikal tadi 12 gram beratnya. Yang dipotong rambutnya 2,5 kilo，所以他把的头发折成鞭子一样。 Maka dia mengikat 结 rambutnya. 果他背叛大卫的时候，他骑着驴经过很矮的树林， Dan ketika dia memberontak kepada Raja Daud, dia menunggangi keledai dan melalui hutan yang rimbun. 亚撒龙的头发就缠在树枝的里面， Demikianlah rambut daripada Absalom terikat, terkait dalam ranting di dalam pohon, 掉 dalam 在 hutan. 树林中间，没有办法下来。 Dan dia tergantung di dalam hutan itu dia tidak bisa 他 turun. 骑着驴子就离开他跑去了。 Demikianlah keledai yang dia tunggangi melarikan diri dan 有人 meninggalkan dia. 告诉大卫，亚撒龙被缠在树枝里面了 Kausu iya, 啊！ kausu iya, saya kausu. 告诉约押， Ada orang memberitahukan hal ini kepada Yoab bahwa Absalom telah tergantung di atas
pohon. 所以约押就派人去把亚撒龙刺死，完全流血死在那地方，没有办法自由。 Dan demikianlah Yoab langsung pergi dan menusuk dan membunuh Absalom. 这是大卫的第3个孩子死掉的。 Ini adalah anak Daud yang ketiga. 为什么呢？ Mengapa demikian? 应验先知拿单的话，刀剑必不离开你的家。 Karena ini menggenapi nubuat daripada Nabi Nathan bahwa pedang tidak akan menyingkir dari 我不 keturunanmu. 知道从88第一个孩子死，到亚撒龙死，到这个暗论死，到那一天到底多少的时间？ Saya tidak tahu berapa lamakah waktunya dari sejak pertama anak dari Batseba itu mati sampai kepada Amnon mati sampai kepada Absalom mati. 可以说大卫天天紧张惧怕，不知道还有哪一个孩子会死。 Boleh dikatakan setiap hari Daud melalui hidup yang penuh dengan kegentaran, tidak tahu kapan dan siapakah anaknya yang akan mati. 想拖了好几年，到大卫年老的时候，发生一件事情。 Demikianlah setelah berselang waktu yang lama sampai kepada Daud lanjut usia terjadi satu hal lagi. 圣经说大卫年纪老迈，他晚上睡觉盖了被，还不够暖。 Alkitab mencatat bahwa Daud sudah lanjut usia, pada malam tidur itu setelah dia memakai selimut pun masih belum merasakan kehangatan. 很厚的被单还不能保暖， Selimut yang begitu tebal masih tidak bisa menghangatkan 所以 tubuhnya. 他们就说：“王啊，我们怎么才能帮助你呢？ Oleh karena itu mereka mengatakan, oh Raja bagaimanakah kami bisa menolong Anda? 我们要把一个很漂亮的女孩子送到你的床上， Kami akan memberikan seorang perempuan yang sangat cantik kepadamu. 你可以跟这个很漂亮的女孩子睡觉，你可以从她身上取得温暖。” Engkau boleh tidur dengan perempuan ini dan mendapatkan kehangatan dari tubuh perempuan ini. 其实那个时候88还在， Sebenarnya pada waktu itu Batseba masih ada. 但是他们感到童女所得到的温暖是超过被单的温暖的。 Tetapi mereka merasakan kehangatan daripada seorang gadis itu lebih hangat daripada kehangatan dari selimut. 所以他们就在书念女子中间找了最年轻、最漂亮的女孩子，把她送到大卫的王宫里。 Demikianlah mereka mencari seorang perempuan yang termuda dan tercantik daripada orang-orang Sunem ini dan mereka hantarkan ke 这个女 istana. 孩子叫做亚比莎， Perempuan yang bernama Abisak 非常美丽。 sangat cantik. 圣经说极其美貌。 Alkitab mengatakan sangat amat 那么 rupawan. 大卫就跟这个女孩子睡在一起。 Demikianlah Daud tidur bersama dengan perempuan ini. 圣经说大卫没有厌恶她， Tetapi Alkitab mencatat Daud sama sekali tidak mencemari dia. 大卫疼她、 Daud mengasihi dia, 爱她， menyayangi dia, 没有跟她睡觉， tetapi tidak bersetubuh dengan dia, 没有奸恶她， tidak menodai mencemari dia, 保守她是一个橙色的清洁的童女。 tetap mempertahankan dia adalah seorang gadis yang tetap murni dan bersih. 当大卫年老的时候，发现一件事情， Tetapi ketika Daud lanjut usia terjadi satu hal, 就他的一个孩子叫做阿托尼亚， yaitu salah seorang anaknya yang lain bernama 他说 Adonia. 我的爸爸年老了， Dia mengatakan ayah saya sudah tua, 这下去一定要有王嘛。 selanjutnya pasti harus ada raja yang meneruskan. 阿多尼亚就自己聪明，以为自己可以接替大卫做王。 Dan Yatonia itu merasa dirinya itu begitu pintar, begitu hebat dan dia merasakan adalah orang yang akan melanjutkan takhta dari 在 Daud. 以色列的规矩里面，做王要有祭司赞成他。 Di dalam kerajaan, di dalam ketentuan dari bangsa Israel, kalau mau menjadi raja itu harus disetujui oleh seorang imam. 还要有一个军官帮助他， Kemudian ada seorang perwira lagi yang menolong dia. 所以他们就派了一些的人来带他，帮助他在王宫里面做王。 Maka dia pun membawa sebagian orang ke dalam istana untuk menolong dia supaya dia bisa menjadi raja. 所以亚多尼亚他就自己设立为王， Demikianlah Adonia mengangkat dirinya menjadi raja. 有祭司跟着他， Ada imam yang mengikuti dia. 还有将军跟着他。 Kemudian ada jenderal yang 他 mengikuti dia. 想，我做王的这件事一定是可以成就了。 Dia merasakan bahwa saya menjadi raja ini pasti akan terrealisasikan. 当他认为大卫老了，已经不大明白事情了，
我做王一定没有拦阻了。 Ketika dia merasakan Daud sudah lanjut usia dan sudah tidak terlalu jelas untuk hal-hal yang lain, maka kalau saya menjadi raja, pasti tidak menjadi masalah. 所以当时很多百姓就以为他已经做王做定了， Oleh karena itu pada waktu itu banyak sekali rakyat yang mengira dia sudah ditetapkan menjadi 他 raja. 们就大声呼喊：“亚多尼亚万岁！亚多尼亚万岁！” Maka mereka pun berteriak dengan suara yang keras, hidup Adonia, hidup Adonia. 这些人听见声音，就把事情传到大卫的王宫里面去。 Demikianlah orang-orang yang lain mendengarkan suara teriakan itu, mereka memberitakan hal ini kepada kerajaan di dalam istana Lalu. Raja Daud. 八十八生了所罗门，大卫曾经说：“以后代替我做王的，就是八十八第二个孩子，第一个死了，叫做所罗门的。” Dan Batseba yang telah melahirkan Solomon itu, Daud pernah mengatakan Solomonlah yang nanti akan meneruskan taktanya, dan karena anak yang pertama itu sudah mati, 现在所罗门已经大了， sekarang Solomon sudah menjadi 还 dewasa, 没有案例。 sebelum 当 diurapi, 亚多尼亚自称为王以后，声音震破了王宫，有人就来告诉八十八。 setelah Adonia mengangkat dirinya menjadi raja, orang-orang berteriak menyebutkan hidup Adonia, maka suara berita itu disampaikan ke dalam istana. 所以呢，八十八就来到大卫的面前， Maka dengan demikian Batseba pun datang ke hadapan Daud 向他下拜， dan dia bersembah sujud kepada 所以 dia. 说：“王啊，王啊！” Dia mengatakan, oh raja, oh 你 raja, 不是已经只做耶和华启示，让我的儿子所罗门做王代替你吗？ bukankah engkau telah bersumpah demi Tuhan supaya anak yang kulahirkan yaitu Salomo untuk melanjutkan takhtamu? 那我说是的， Daud mengatakan, oh ya, 我已经定了， aku telah tetapkan. 以后所罗门代替我做王。 Kemudian hari Solomon akan menggantikan aku menjadi 但是 raja. 今天发生的事情你知道吗？ Tetapi apakah engkau tahu hal yang terjadi hari ini? 亚多尼亚自己称为王， Adonia mengangkat dirinya menjadi raja 有先知跟着他， dan ada imam yang 有 mengikuti dia, 祭司跟着他， ada nabi juga 他 mengikuti dia. 请了所有王旗的孩子到家里聚餐，在他们面前按立自己做王。 Dan dia mengundang semua anak raja yang lain di dalam tempat tinggalnya sendiri, mengangkat dan melantik dirinya menjadi raja. 这件事你不知道， Hal ini engkau tidak tahu. 他请所有的兄弟到他家里，没有请所罗门，你也不知道。 Dia mengundang semua saudaranya ke rumahnya, hanya tidak mengundang Salomo, dan hal ini pun engkau tidak ketahui. 当大卫听见这句话以后， Ketika Daud mendengarkan kalimat ini, 他说：“不行， dia mengatakan tidak bisa seperti 我 itu. 立的是所罗门， Yang ku angkat adalah 他 Solomon. 怎么敢自己请祭司、先知跟他按他为王呢？ Bagaimanakah dia dengan berani mengangkat dirinya sendiri, meminta imam dan nabi untuk melantik dia? 所以我今天要对付他。 Maka hari ini aku akan berhadapan dengan 那 dia. 时候亚多尼亚听见这件事以后， Waktu itu setelah Adonia mendengarkan kalimat ini, 非常惧怕， dia begitu 他 ketakutan. 就跑到耶和华的圣殿里面，抓住祭坛的脚。 Maka dia pun lari ke dalam ke dalam bait Allah dan memegang tanduk daripada mesbah. 为什么这么做呢？ Mengapa dia lakukan seperti 他 itu? 意思说我做错了，我在危险中间， Artinya adalah dia mengakui dia telah melakukan kesalahan dan dia berada di dalam mara 我 bahaya. 要进到耶和华的殿中， Maka aku akan masuk ke dalam bait Allah. 依靠上帝， Aku akan bersandar kepada 抓 Tuhan 住祭坛的脚， dan memegang erat tanduk 逃 daripada 避 mesbah 这一件灾难。 untuk meluputkan diri daripada bencana ini. 有人就把这个事情告诉大卫， Maka ada orang yang melaporkan hal ini kepada Daud 告诉所罗门， dan memberitahukan juga kepada 然 Solomon. 后他们就对亚多尼亚说 Kemudian mereka berkata kepada：“ 你 Adonia, 回家去吧， pulanglah engkau. 我必不杀你。 Aku tidak akan membunuh engkau. 虽然你反叛大卫的意思， Meskipun engkau telah mempunyai niat untuk memberontak Daud, 换作国家的王位， engkau merebut takhta daripada kerajaan. 这一次我原谅你。 Kali ini aku maafkan. 亚多尼亚听见了，才放心，就离开圣殿，回到家里面去。 Setelah Adonia mendengarkan kalimat ini, baru dia lega dan dia meninggalkan bait Allah dan kembali ke 这样 rumahnya.，大卫设立所罗门的事情没有被亚多尼亚所篡位了。 Dengan demikian, pengangkatan Daud terhadap Solomon menjadi rajanya tidak diganggu oleh Adonia. 不久以后，圣经记载
亚多尼亚又生出一个念头来， Tidak lama kemudian Alkitab pun mencatat bahwa Adonia pun muncul lagi satu niat. 他说：“我既然不能做王， Dia mengatakan jika toh saya tidak bisa menjadi raja, 我要求一件事情。 tetapi ada satu hal yang saya mau mohonkan. 大卫死了， Daud sudah mati, 大卫的苏拉米尼就是这个苏念女子亚比萨还在世界上， tetapi perempuan Sunem yaitu Abisak yang mendampingi Daud itu masih hidup. 她非常漂亮， Dia sangat cantik, 所以亚多尼亚就派人去见所罗门。 maka Adonia mengutus orang untuk berjumpa dengan Solomon. 我既然不能做王， Dan kalau saya tidak bisa menjadi raja, 其实我本来已经被按立做王了。 sebenarnya saya sudah diurapi menjadi raja. 现在大卫安利你， Sekarang Daud mengurapi engkau 承认我 dan，tidak mengakui 我 saya, 就退位了。 maka aku pun 那 mundur. 我求一件事情， Tetapi satu hal yang kupinta, 所罗门王啊， oh Raja Solomon, 请你把爸爸所爱的那个女孩子，很漂亮的亚比莎，给我做妻子，好不好？ berikanlah perempuan Sunem yang sangat cantik, Abisak yang dikasih oleh papa itu berikan kepada saya sebagai istri. 当所罗门听见这句话的时候， Pada waktu Solomon mendengarkan kalimat ini, 他知道这个是八十八经过亚多尼亚求情到他面前来请愿的。 dia tahu bahwa ini semua permintaan yang disampaikan oleh Batseba karena Adonia minta bantuan daripada Batseba untuk disampaikan 所 kepada 罗 Solomon. 门对他的妈妈八十八讲一句话： Maka Solomon berkata kepada mamanya Batseba satu 妈 kalimat, 妈，你今天为他求什么呢？ Mama, apakah yang kau pinta demi dia hari ini? 你岂不是要为他求王位吗？ Bukankah itu berarti engkau meminta takhta kerajaan bagi dia 你 juga? 怎么可以替这样的人来求这个女孩子呢？ Bagaimanakah engkau mungkin meminta demi orang ini untuk hal ini? 所罗门大发脾气， Maka Solomon begitu marah. 他就指着上帝起誓：今天亚多尼亚一定要死。 Maka dia pun bersumpah kepada Tuhan, hari ini Adonia harus mati. 他要求在我父亲大卫身边的亚比他做他的妻子。 Dia mau meminta Abisak yang mendampingi ayahku itu menjadi 他 istrinya. 是自己求死的。 Dia sendiri meminta kematian. 所罗门就派人到这个亚多尼亚那边，用刀把他刺死了。 Demikianlah Solomon mengutus seseorang untuk membunuh Adonia di tempat 这 tinggalnya. 是大卫家里面第4个死去的孩子。 Ini adalah anak yang mati yang keempat di dalam keluarga Daud. 第一是848生的第一个孩子， Yang pertama adalah anak pertama yang dilahirkan oleh Batseba. 第二 Yang kedua 强奸这个妹妹的暗论， yaitu Amnon yang memperkosa adiknya Tamar. 第三 Yang ketiga 背叛大卫的亚撒龙， adalah Absalom yang memberontak kepada Daud. 第四 Yang keempat 要求亚比莎做妻子的亚多尼亚， adalah Adonia yang memohon Abisak menjadi istrinya itu. 照着圣经的记载， Maka seturut dengan catatan Alkitab, 照着大卫的预言， seturut dengan nubuat daripada Daud, 要还4倍。 harus mengganti 4 kali lipat. 大卫的孩子1个、2个、3个、4个都死了。 Maka anak-anak daripada Daud 1, 2, 3, 4 semua mati. 请问做王很舒服吗？ Mohon tanya, apakah menjadi raja itu sangat nyaman? 做王可以随便乱来吗？ Apakah menjadi raja boleh sembarangan? 大卫死了以后， Setelah Daud mati, 还有一个孩子还有被杀， masih ada satu anak lagi yang 就 dibunuh, 是亚多尼亚。 yaitu 这 Adonia. 样，上帝的刑罚就结束了。 Demikianlah hukuman daripada Tuhan itu berhenti. 大卫刀剑不离开家，永远的事实也证明出来了。 Dan fakta bahwa pedang selamanya tidak akan menyingkir dari keturunan Tuhan, keturunan Daud pun telah direalisasi. 上个月我讲一件事， Bulan lalu saya mengatakan 上 satu hal, 帝对大卫是很严厉的。 Allah itu sangat amat ketat perlakuannya terhadap Daud. 上帝对唐崇荣是一样， Allah demikian juga terhadap pendeta 上 Stephen 帝 Tong. 对胡善是一样， Demikian Allah memperlakukan Husin juga sama. 上帝对我们中间每一个长老是一样的。 Demikian juga Allah memperlakukan setiap penatua di tengah-tengah kita itu sama halnya. Ketika saudara berdosa, 做事， ketika saudara melakukan 上帝 kesalahan, 要用他的公义，用他的圣洁、严厉的办法来对待我。 maka dengan keadilan, dengan kesucian, dengan hal-hal yang ketat, dia akan perlakukan kita. 我们不要
跟上帝开玩笑， Janganlah sekali-kali kita bermainkan dengan 我 Tuhan. 们不要轻慢上帝的荣耀， Janganlah kita permainkan kemuliaan 我 Tuhan. 们不要看清上帝圣洁公义的本性， Janganlah kita menghina sifat atau natur kesucian dan keadilan daripada 就是 Tuhan. 帮助我们， Kiranya Tuhan menolong kita 我们养成一个敬畏上帝的心。 supaya kita boleh membiasakan satu hati yang takut kepada Tuhan. 圣经诗篇第一篇告诉我们， Karena Mazmur pertama mengatakan, 凡敬畏耶和华的， setiap orang yang takut kepada Tuhan, 遵行他道的， setiap orang yang melakukan 这 firman Tuhan, 人变为猛夫。 orang ini akan diberkati. 你要成为上帝赐福的人吗？ Maukah engkau menjadi seorang yang diberkati 你要成为 Tuhan? 上帝赐福的人吗？ Maukah engkau menjadi seorang yang diberkati Tuhan? 你要敬畏耶和华， Kau harus takut kepada Tuhan. 你要遵行他的道， Kau harus melakukan firman-Nya 你要好好顺服上帝的旨意。 dan kau harus dengan taat melakukan kehendak 这 Tuhan. 样的基督徒 Orang Kristen seperti ini 才会蒙恩。 baru bisa diberkati. 不要取巧， Jangan 不要什么都要碰机会蒙恩。 jangan apapun mencari kesempatan supaya bisa diberkati. 求主给我们 Kira 走正路， Tuhan tolong kita boleh berjalan di jalan yang 殷 benar 勤侍奉上帝， dengan rajin melayani Tuhan, 诚实遵行上帝的道。 dengan jujur melakukan kehendak dan 我 firman Tuhan. 们与我们的子孙 Kita bersama dengan anak keturunan 才 kita 能蒙上帝的赐福。 barulah akan diberkati oleh Tuhan. 今天我讲到就到这里， Sampai di sini khotbah hari 愿 ini. 上帝赐福我们。 Kiranya Tuhan memberkati 现在我 kita. 们大家站起来， Sekarang mari kita bangkit 我们 berdiri. 预备心祷告， Mari kita berdoa. 我们也要宣布上帝所给我们的使徒信经。 Setelah itu kita akan bersama mengakui pengakuan iman 请 rasuli. 牧师上台， Pendeta naik. 我们要预备念我们的使徒信经。 Kita akan先祷告. 我们请胡信带领我们祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的天父上帝，我们满心感谢主，你再一次又把你的话语赐给我们，求主帮助我们能够常常过谨慎自守的生活，让我们能够爱主所爱的，恨主所恨的，让我们的一生能够好好的走完我们人生的道路，我们能够成为主你所要重用的仆人，成为主你美好的见证人。Bapa dalam surga, sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang ketat, yang keras disampaikan kepada kami. Kiranya kami boleh mengasihi apa yang Tuhan kasihi dan membenci apa yang Tuhan benci. Tolong kami ya Tuhan untuk melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang menjalankan kehendak Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi hamba yang Tuhan berkenan pakai dan kami boleh menjadi saksi yang baik bagi nama Tuhan. 我们祷告感谢奉主耶稣的名， kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 就站立，我们宣读使徒信经。 Kita tetap berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasul. 我和牧师上台。 Pendeta Cohen, 刚才有人email进来，这个